Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya memulakan pembentangan dengan satu persoalan mudah. Adakah kita benar-benar selamat di alam digital? Dalam dunia hari ini, hampir setiap aspek kehidupan kita melibatkan penggunaan teknologi. Dari komunikasi harian, perbankan, pembelajaran sehinggalah urusan rasmi. Semuanya berlaku secara dalam talian. Namun, semakin kita bergantung kepada teknologi, semakin kita terdedah kepada ancaman cyber. Statistik daripada SKMM dan PDRM menunjukkan peningkatan mendadak dalam kes penipuan dalam talian. Kita mendengar tentang pancingan data, penyamaran identiti, laman palsu dan skam pelaburan yang menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit. Malah, pada tahun 2024 sahaja, lebih 1.22 bilion ringgit Malaysia kerugian akibat jenayah cyber telah direkodkan. Malangnya, tiada satu dasar khusus yang benar-benar melindungi pengguna awam secara menyeluruh. Kebanyakan garis panduan sedia ada lebih tertumpu kepada organisasi dan sektor kerajaan. Justeru, kumpulan kami ingin mencadangkan satu dasar baharu, iaitu dasar keselamatan cyber pengguna. Dasar ini dirangka khusus untuk pengguna biasa seperti kita, dengan objektif utama membina pertahanan digital masyarakat yang kukuh dan inklusif. Matlamat utama dasar ini ialah untuk menyediakan kerangka perlindungan cyber yang menyeluruh, responsif dan mesra pengguna. Objektif pertama ialah memastikan perlindungan data pribadi pengguna awam secara sistematik. Dalam era digital ini, data adalah aset yang sangat bernilai. Banyak aplikasi dan platform mengumpul data kita, tetapi tahap keselamatan mereka berbeza-beza. Dasar ini akan mewajibkan piawaian dan audit keselamatan ke atas syarikat digital agar tidak berlaku kebocoran data. Objektif kedua adalah untuk meningkatkan kesedaran dan literasi cyber dalam kalangan rakyat. Ramai pengguna tidak tahu membezakan laman sahih dan palsu, tidak tahu cara mencipta kata laluan yang kukuh, atau memandang remeh isu scam. Melalui dasar ini, kita akan melaksanakan pendidikan cyber melalui sekolah, media, dan platform digital. Objektif ketiga ialah membina sistem pemantauan dan tindak balas yang pantas. Kita cadangkan penubuhan unit respons khas, seperti NSRC yang beroperasi 24 jam untuk menerima aduan, memberi bantuan awal dan menyekat aktiviti cyber jahat dengan segera. Akhir sekali, dasar ini menyasarkan kerjasama erat antara kerajaan, swasta dan masyarakat. Keselamatan cyber bukan tanggungjawab satu pihak sahaja. Semua sektor mesti memainkan peranan aktif dalam memastikan ruang digital Malaysia kekal selamat. Dalam pelaksanaan dasar ini, pelibatan pelbagai pihak berkepentingan amat penting. Antara agensi utama ialah SKMM yang akan menyelia pematuhan penyedia perkhidmatan digital terhadap garis panduan keselamatan. PDRM, khususnya unit cyber JSJK, akan memainkan peranan siasatan, pengesanan pelaku jenayah dan membantu pendakwaan di mahkamah. NHSA pula akan menyelaras keselamatan cyber di peringkat nasional dan memastikan dasar ini selari dengan pelan keselamatan negara. JPDP akan memantau pematuhan terhadap Akta Perlindungan Data Peribadi serta memberi panduan kepada pengguna mengenai hak mereka. Selain agensi kerajaan, syarikat-syarikat teknologi, bank, penyedia e-dagang dan media sosial perlu mematuhi standard keselamatan digital yang ditetapkan dan melabur dalam sistem keselamatan moden. Tidak dilupakan, NGO dan komuniti cyber memainkan peranan sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan dalam memberi pendidikan, advokasi dan sokongan moral kepada mangsa scam. Akhir sekali, pengguna awam adalah elemen paling penting. Tanpa kesedaran dan sikap bertanggungjawab dari pengguna, segala usaha ini tidak akan berjaya. Cadangan pelaksanaan dasar. Pelaksanaan dasar ini dicadangkan melalui dua peringkat utama. Fasa pertama, 1 hingga 2 tahun. Penetapan garis panduan keselamatan digital untuk pengguna. Pembangunan modul pendidikan keselamatan cyber yang interaktif dan mudah difahami. Penubuhan unit respons pantas beroperasi 24 jam seminggu bagi membantu mangsa scam. Fasa kedua, 3 hingga 5 tahun.
pembinaan sistem pemantauan masa nyata yang boleh mengesan dan memberi amaran awal terhadap aktiviti scam. Integrasi keselamatan cyber ke dalam semua platform digital, termasuk sistem e-pembayaran, sosial media dan e-dagang. Pelaksanaan ini akan diketuai oleh NHTSA dan disokong oleh SKMM, JPDP dan PDRM. Kementerian Komunikasi dan KPM akan memainkan peranan penting dalam penyampaian maklumat kepada rakyat. Selain itu, kita cadangkan pembentukan dana khas keselamatan cyber dan penggunaan model Public-Private Partnership, PPP, untuk menampung kos pelaksanaan secara berkesan. Strategi pelaksanaan dan pengawasan. Strategi utama dasar ini ialah pembangunan sebuah portal keselamatan digital bersepadu. Portal ini akan menyediakan maklumat scam terkini, memberi amaran kepada pengguna, menyediakan saluran laporan, menyediakan bahan pendidikan seperti infografik dan video. Seterusnya, pelaksanaan kempen literasi digital berskala nasional perlu dilakukan melalui media arus perdana, media sosial dan institusi pendidikan. Kami juga mencadangkan penubuhan unit khas aduan scam di setiap PBT dan jabatan kerajaan agar tindakan awal dapat diambil dengan lebih pantas. Strategi pemantauan pula melibatkan kerjasama dengan syarikat digital untuk membangunkan sistem pengesanan automatik terhadap aktiviti mencurigakan. Dari segi pengawasan, Majlis Pengawasan Dasar Keselamatan Cyber akan ditubuhkan yang terdiri daripada agensi kerajaan, industri, pakar akademik dan NGO. Setiap tahun, laporan pencapaian dasar ini akan dibentangkan ke Parlimen untuk memastikan ketelusan dan ketegasan pelaksanaan. Potensi cabaran dan risiko pelaksanaan. Antara cabaran utama ialah tahap kesedaran pengguna yang masih rendah. Ramai tidak tahu tentang risiko digital atau menganggap amaran scam sebagai perkara remeh. Selain itu, terdapat sikap leka dalam kalangan masyarakat yang mengabaikan keselamatan digital. Oleh itu, kempen yang lebih kreatif, interaktif dan dekat dengan budaya tempatan perlu dibangunkan. Cabaran lain termasuk infrastruktur cyber yang lemah, terutama untuk pemantauan masa nyata. Kekangan kerjasama antara agensi yang boleh membawa kepada pertindihan tugas. Ancaman cyber yang semakin kompleks, termasuk penggunaan AI jahat dan serangan sosial yang sukar dikesan. Penyelesaian kepada cabaran ini ialah penggunaan teknologi terkini, peningkatan pelaburan dan penubuhan SOP serta sekretariat bersama antara agensi. Petunjuk kejayaan dan mekanisme penilaian dasar. Kejayaan dasar ini boleh diukur melalui 1. Penurunan jumlah kes scam digital. 2. Peningkatan penyertaan rakyat dalam program latihan keselamatan digital. 3. Kepantasan menyelesaikan aduan dalam tempoh 30 hari. 4. Tahap pematuhan syarikat digital terhadap piawaian keselamatan data. Penilaian akan dilakukan melalui kajian impak tahunan oleh NHTSA dan JPDP, audit keselamatan berkala terhadap sistem digital, kajian kepuasan pengguna yang membolehkan dasar ditambah baik dari semasa ke semasa. Kesimpulan sebagai rumusan, dasar ini dirangka bukan sahaja untuk melindungi data dan privasi pengguna, tetapi juga untuk membina satu masyarakat yang celik digital, berdaya tahan dan bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi. Kejayaan pelaksanaan dasar ini bergantung kepada kerjasama menyeluruh antara kerajaan, sektor swasta, NGO dan masyarakat awam. Kami percaya dengan pendekatan yang inklusif dan menyeluruh, dasar ini mampu menjadi pemangkin ke arah Malaysia yang lebih selamat, berdaya saing dan beretika dalam dunia digital.